Malu tak malu? Negara yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tapi tak ada perlembagaan dalam bahasa Melayu. Cik! Saya malu. Cik! Saya pun malu, Haji. Ya. Bila kita ke Jakarta ataupun Bandung, pusing kanan, pusing kiri, tengok depan, tengok belakang, semua berbangga dengan bahasa Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video di mana ada pernyataan dari orang Malaysia yang malu akan kondisi bahasa Melayu di sana dan membandingkan dengan bahasa Indonesia. Tentunya hal ini ada penyebabnya. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. 67 tahun nak masuk merdeka. Kan? Kenapa masih lagi guna bahasa Inggeris? Sepatutnya 10 tahun. Gubalan undang-undang masih berlaku dalam bahasa Inggeris. Sekarang ni ada yang bahasa Melayu, tapi masih ada bahasa Inggeris. Awak tahu tak, perlembagaan bahasa Melayu sampai sekarang ni belum disahkan ada perlembagaan undang-undang tertinggi dalam bahasa Melayu. Malu tak malu? Negara yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tapi tak ada perlembagaan dalam bahasa Melayu. Cik! Saya malu. Cik! Saya pun malu, Haji. Ya. Ini saya malu. Dan sebagai peguam saya lagi malu. Benda ni saya bangkitkan di mahkamah. Saya yakin majoriti rakyat Malaysia pun tak tahu. Tak tahu. Negara yang mendaulatkan bahasa kebangsaan bahasa Melayu, tetapi perlembagaan persekutuan pun tak ada dalam bahasa Melayu. Dan wakil-wakil rakyat di parlimen tak mau faham benda ni. Buat tak indah je. Bagaimana mereka jadi wakil rakyat dan mengatakan menurut perlembagaan Artikel 152, Artikel 100. Kenapa tak ada tegaskan tanggungjawab anda untuk menentukan wujud tak wujud perlembagaan bahasa Melayu? Kalau tak wujud, kenapa tak jadikan kewujudan itu pasti? Seperti Memang betul ya. Perlembagaan persekutuan. Baik, saya jelaskan. Dalam pandangan saya dan para peguam di pasukan saya, sebenarnya sudah wujud. Okey. Pada tahun 2003, secara khusus, tak silap saya, 3 hari bulan September atau 30 hari bulan September 2003 sudah wujud Perlembagaan dalam bahasa Melayu. Sebab telah dilancarkan oleh Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong pada masa itu Raja. Tetapi pihak kerajaan Malaysia, bukan kerajaan ini, jangan salahkan kerajaan ini saja. Ini wujud sejak dulu 2003. Tahun bila? 2003 Barisan Nasional. Tapi pihak pejabat peguam negara menganggap itu tak rasmi. Perlu ada penetapan. Apa itu penetapan? Kita tanya. Mereka tak ditunjukkan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan 21 tahun. Ya, dan ini majoriti, Okey. majoriti ahli Dewan Rakyat adalah keturunan Melayu. Mana malu mereka? Bukan kemaluan mereka itu bermaksud lain. Mana malu mereka? Mana maruah mereka? Di luar cakap pasal kami parti Melayu, kami pentingkan bangsa agama. Tapi dalam parlimen kerja asas bahasa pun tak boleh berani buat. Semua parti ya. Saya tak maksudkan mana-mana parti. Semua parti. Semua parti gagal dalam isu bahasa Melayu. Memartabatkan bahasa Melayu seperti mana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Dan saya perlu akhiri isu ni dengan mengatakan, walaupun Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9, telah selalu mengatakan nak memartabatkan bahasa Melayu dan memberi pelbagai cadangan untuk memartabatkan di ASEAN, di Asia Tenggara dan sebagainya. Tapi persoalan yang saya telah tanya pada masa itu, kenapakah kalau awak pentingkan martabat bahasa Melayu, which is bagus, kenapa awak tak make sure adanya perlembagaan sah bahasa Melayu? Kita kena naikkan martabat bahasa Melayu di dalam negara dulu, baru cakap pasal luar negara. Ini dalam negara pun tak ada perlembagaan bahasa Melayu atau dipersoalkan kewujudan bahasa Melayu. Kita nak suruh orang luar guna bahasa Melayu. Tak malu ke? Jadi, bila kita ke Jakarta ataupun Bandung, pusing kanan,
pusing kiri, tengok depan, tengok belakang, semua berbangga dengan bahasa Indonesia. Pergi pula, itu tadi selatan Ya. negara kita. Kita pergi ke utara kita pula, Thailand. Pusing kiri, pusing kanan, tengok depan, tengok belakang. Mereka berbangga dengan bahasa Thailand. Ya. Pergi pula ke negara matahari terbit. Pun sama bagaimana bahasa Jepun itu dijunjung. Pergilah jauh sekalipun ke Moskow di Rusia. Kita tanya kod English. Ini saya beritahu, ini pengalaman saya sendiri. Dia orang faham soalan saya, Haji. Tetapi bagaimana saya rasa saya ni begitu kerdil dibangsatkan. Ya. Saya tanya dalam bahasa Inggeris, dia faham. Dia jawab dalam bahasa Rusia Yes. kepada saya. Lihatlah betapa rakyat mereka mengagungkan bahasa. Itu belum lagi ke Naples ataupun Rome di Itali. Yang mana ketuanan bahasa Itali itu begitu hebat. Saudara Fazli, negara-negara yang disentuh, Itali, Rusia, Jepun, bukankah mereka negara-negara maju? Ya. Adakah mereka maju dengan bahasa Inggeris? Tidak. Tidak. Mereka maju dengan bahasa sendiri. Betul. China baru-baru ini menunjukkan satu pembentukan lebuh raya yang terpanjang. Bahasa Cina. Tapi kita nak menidakkan keagungan bahasa Melayu yang satu ketika dulu adalah lingua franca di Nusantara dan mengagung-agungkan bahasa asing. Saya malulah kepada semua rakyat Malaysia, sama ada keturunan Melayu, Cina ataupun India. Anda sebenarnya, kita semua tak layak menjadi rakyat Malaysia. Tak layak kalau kita tak tegakkan bahasa Melayu. Betul. Kita nak maju di dunia bukan pada bahasa, adalah pada patriotisme, nasionalisme tentang bangsa, bahasa kita. Barulah kita ada semangat nak majukan diri kita. Tengoklah contoh negara Rusia, Perancis, China, Jepun, Korea. Semua maju. Malaysia paling mundur. Tapi kita gunakan bahasa Inggeris. Kita masih mundur. Macam mana? Kita pusing kiri, bahasa Inggeris. Pusing kanan sekarang ni di kedai kopi pun bahasa Inggeris. Orang Melayu sama Melayu pun cakap English. Yes. Itu lagi hebat. Sometimes we do that. Yeah, I feel stupid when I speak in Malay. You know, inilah. Betul. Dia tiada masalah untuk kita menguasai pelbagai bahasa. Tapi kita kena utamakan bahasa kita. Betul. Oke teman-teman, demikian satu buah video yang menarik sekali di mana ada pembahasan permasalahan bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa nasional, bahasa resmi oleh tokoh-tokoh di sana. Di mana kita sering melihat para profesor Malaysia yang mengharapkan bahasa Melayu di Malaysia itu bisa bermartabat dan bisa diantarbangsakan. Sementara di Malaysia sendiri masih banyak permasalahan yang harus ditangani. Ketika bahasa Melayu tidak begitu baik digunakan oleh masyarakatnya, ketika bahasa Melayu tidak menjadi kebanggaan oleh masyarakatnya, dan juga para pemimpinnya, di mana sering menggunakan bahasa Melayu di acara-acara resmi seperti di parlemen dengan mencampur adukan dengan bahasa asing. Dan demikian juga dalam perundangan ataupun konstitusi di Malaysia yang belum sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu, masih menggunakan bahasa Inggris. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan perlembagaan dari Malaysia yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Lagi dan lagi, bahasa Indonesia menjadi perbandingan bagi mereka. Bahwasanya bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa resmi yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Inilah yang diharapkan tokoh-tokoh Malaysia agar bisa mencontohi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa resmi yang sepenuhnya dipergunakan dengan baik. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.